A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada murid-murid tingkatan 2 UM dan 2 USM ke kelas Pendidikan Islam hari ini, 8 hari bulan Ogos 2021. Kita akan mempelajari bidang fiqh dan tajuk pada hari ini ialah tayammum. Okey, saya akan share buku teks untuk kita sama-sama tatapi. Okey, boleh nampak Pelajaran 16. Okey, pelajaran 16. Tayammum. Tayammum dieja ta ya mim mim. Kalau orang tak tahu nanti dia cakap timam. Bukan timam Tayammum. Sebut tayammum. Okey, tayammum. Kita tajuk kita tayammum dengan debu suci. Kita tengok apa maksud tayammum. Dari segi bahasa, tayammum ialah melakukan sesuatu dengan tujuan. Okay, kita tak pakai lagi yang tayammum dari segi bahasa, kita tengok dari istilah. Dari segi istilah, tayammum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu beserta niat bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Okey. Kita ulang lagi sekali. Menyapu debu tanah, maknanya kita kena menyediakan debu tanah yang suci ke muka, sapu ke muka dan dua tangan kiri dan kanan dengan cara yang tertentu yang kita akan belajar hari ini beserta niat tayamum. Kenapa kita tayamum ni? Bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Kenapa nak kena ganti wuduk? Okey, sebab nak kena ganti wuduk yang pertama, mungkin tidak ada air. Kita berada di satu tempat yang tak ada air. Telaga tak ada, paip tak ada, air mineral tak ada, apa semua tak ada. Jadi kita nak kena solat. Solat nak kena wuduk. Tapi nak ambil wuduk tak boleh. Air tidak ada. Maka kita boleh gantikan dengan tayamum. Okey. Jangan kata, air tak ada, tak boleh semayang. Bagaimana boleh macam tu? Bila air tak ada, ganti dengan tayamum. Debu suci ada tak? Debu suci banyak. Atas tanah. Di luar rumah kita, tanah. Tepuk atas tanah, kira suci dah tu. Sebab tanah. Itu yang pertama, sebab air tak ada. Sebab yang kedua, air ada. Tapi kita tak boleh kena air. Contohnya, kita sakit. Kita tak boleh kena air. Maka doktor kata kita tak boleh kena air. Kalau kena air, sakit kita makin teruk. Maka kita kena gantikan dengan tayamum. Itulah sebab dia. Okey. Kita tengok dalil naqli. Apa dalil? Maksud kata dalil naqli. Apa bukti yang kata tayamum ini disyariatkan dalam Islam. Iaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maksudnya,
Dan jika kamu sakit, maksud kata tidak boleh kena air. Okay, tengok ayat Quran kata kan. Dan jika kamu sakit, maksud kata tak boleh kena air. Atau dalam perjalanan, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, okay, atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air, tak ada air untuk wuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni dengan debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah ataupun debu itu. Ini secara spesifik Allah sebut dalam surah. Okey, sekejap ada orang nak masuk. Fakrul Daniel, welcome to the class. Okay, jadi kita ada 3 orang sekarang ni. Okay, Allah sebutkan secara spesifik apa dia tayamum dan kenapa kamu tayamum. Jadi dalam ayat ini, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 6 ini, kita dah tahu dah. Kita tahu dah. Allah dah sebut dah. Sebab apa nak kena tayamum? Apabila kamu sakit, tak boleh kena air. Pertama. Yang kedua, dalam perjalanan. Kita ni travel ke mana-mana atau datang daripada tempat buang air kerana buang air lah. Kencing ke, berak ke, mestilah kita nak istinja kan. Okey. Kemudian, atau kamu menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan bukan bermaksud pergi pegang dia, tak. Menyentuh bermaksud melakukan persetubuhan. Jadi, semua itu memerlukan air untuk wuduk, untuk angkat hadas kecil dan hadas besar. Jadi ketika itu kamu tidak mendapat air, maksud kata tak ada air, maka Allah kata apa? Hendaklah kamu bertayamum. Macam mana? Guna tanah ataupun debu yang suci, sapu muka dan sapu tangan sebagai menggantikan wuduk. Jadi tak payah wuduk dah. Dengan tayamum tu dah cukup. Boleh mengangkat hadas besar, boleh pergi solat. Okey, ada seorang lagi nak masuk. Syed Hussein. Okay, welcome Syed Hussein. Welcome to the class. Lambat hari ni nak. Okay, kita kembali kepada tajuk kita. Itu dalil nakli. Kita tahu dah sekarang ni dalil nakli. Seterusnya, kita tengok sebab diharuskan tayamum. Okay, buku teks ni, muka surat 106. Sebab diharuskan tayamum. Okay, ini besar sikit. Okay. Sebab diharuskan tayamum. Ada ketikanya tayamum ni diharuskan ataupun dibolehkan. Kalau tidak ada sebab-sebab yang diharuskan tayamum ni, tak boleh tayamum. Kut saja-saja kan. Yang ada aja penuh kolah kat belakang rumah tu. Tapi saja-sajalah kita ni baru belajar tayamum. Jom kita pergi tayamum nak solat Zuhur ni. Tak sah macam tu. Dia mesti ada sebab-sebabnya. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, ni, tiada air. Yang pertama ni. Ni tiada air. Atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Air ada tapi sikit, cukup untuk makan, minum je. Jadi kita nak mendahulukan yang mana? Nak dahulukan untuk makan ke, makan minum ke, ataupun nak dahulukan yang wuduk? Maka kita kena mendahulukan yang makan minum. Okey, jadi tak cukup air. Ataupun air tak ada langsung, kita terdampar di padang pasir. Kita mana tahu kan satu masa nanti kamu pergi ke negara Timur Tengah, berada di padang pasir, masa tu nak solat Zuhur, solat apa, air tak ada. Macam mana nak buat? Baru teringat, dulu kita ada belajar tayamum, maka buatlah tayamum. Okey, Fahrin Iqbal, selamat datang ke kelas. Okey, kita teruskan dengan apa ni? Sebab diharuskan tayamum. Yang pertama apa dia? Tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain. Okey, yang kedua, sebab yang diharuskan
tayamum sejuk. Sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Di Malaysia ni tak adalah sampai sejuk sampai tahap tu. Tapi kalau di luar negara, di tempat yang 4 darjah Celsius tu, negatif 10 darjah Celsius, kena solat, kena wuduk, ayak dia nak sentuh pun tak boleh. Okey. Saya nak cerita pengalaman saya naik mendaki Gunung Kinabalu pada masa tu tahun 98, saya muda lagi. Masa tu kami nak solat subuh di atas puncak gunung. Okey, nak ambil wuduk di atas puncak gunung dengan sejuknya yang membeku tu, air dia yang bertakung di celah batu tu kalau kita pegang jadi keras. Macam air dalam peti ais kita belah atas, belah freezer tu, keras. Jadi masa tu nak wuduk macam mana? Okey, dia bila sejuk yang boleh terlampau bila memudaratkan kesihatan, jadi haruskan tayamum sebab debu dia tak sejuk, air dia sejuk. Okey, sebab yang ketiga yang diharuskan tayamum, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Okey. Katakan kita sakit, berlaku kejadian, berlaku kemalangan seperti terbakar, menyebabkan melecur. Dia tak boleh kena air, melecur, gelembung-gelembung, terbakar semua nak kena air macam mana? Tapi solat kena tak? Kena serupa tu juga. Selagi akal kita waras, selagi berfungsi, selagi dia boleh berfikir, sedar, maka solat adalah kena buat, wajib buat juga. Tak gugur kewajipan tu. Kewajipan solat hanya gugur kalau kita hilang ingatan. Tak sedar apa langsung. Okey? Masa tu gugur kewajipan untuk solat. Okey? Tapi selagi kita sedar, cuma badan kita ni habis, terkulai, terikat, tergantung, terbakar habis ke semua. Macam mana? Kena solat juga. Kalau kita mampu bangkit, mampu mendapatkan debu tanah, maka ketika itu kita kena bertayamum. Yang keempat, air berada di tempat yang terlalu jauh. Air ada, tapi jauh. Nak pergi tu kena 2 jam. Tu dia. Maka kita tak mampu nak mendapatkan air tu, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Seterusnya kita tengok, jadi sebab tayamum ada 4 Syarat tayamum pula. Syarat tayamum. Okey, itu syarat tayamum. Kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama. Ni yang pertama, telah masuk waktu solat. Okey. Telah masuk waktu solat. Katakan Zuhur masuk pukul 1.20, kita nak ambil siap-siap tayamum, siap-siap pada pukul 1 suku, maka tak sah. Tak boleh gunakan tayamum tu untuk solat Zuhur. Kena masuk waktu Zuhur dulu. Orang azan, Allahu Akbar, baru kita boleh tayamum. Syarat yang pertama. Tak macam wuduk. Wuduk tak masuk waktu lagi, kita boleh ambil siap-siap dah wuduk. Tayamum, tak boleh tayamum siap-siap. Tak ada istilah tayamum siap-siap. Kena masuk waktu dulu. Okey. Kemudian, yang kedua, apa dia ni? Okey. Cari air selepas masuk waktu solat. Maksud kata, kita dah masuk waktu solat dulu, baru kita kena pergi mencari air ataupun mendapatkan air di mana-mana. Kita kena pastikan air tak ada. Waktu solat dah masuk dah. Air masa tu tak ada. Barulah kita boleh bertayamum. Syarat yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey. Najis ni maksud kata kalau kita ni bernajis lah. Kalau kita berak ke kencing ke, kata badan kita ada najis, kita nak tayamum tu, badan kita kena bersih daripada najis. Okey, yang keempat. Kita menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung atau kapur. Kadang-kadang tanah tu dia bercampur dengan benda-benda lain, bercampur dengan tepung, bercampur dengan benda-benda kita nampak jelas. Tak mau macam tu. Tak ikut syarat. Syaratnya kena debu tanah sahaja. Okey. Yang kelima, tentukan arah kiblat
sebelum bertayamum. Jadi kita nak solat, ayat tak ada. Pastikan kita mendapat arah kiblat tu tak mana kita tahu, baru kita boleh bertayamum. Ini merupakan syarat-syarat dia. Kena pastikanlah sebelum kita bertayamum. Jadi debu tanah ni kita nak ambil di mana Okay, debu tanah ni yang pertama yang kita nak ambil di mana? Ambil kat luar rumah kita lah. Dalam rumah kot lah lantai simen kan, lantai tile. Jadi kat luar rumah kita, kat luar tu ada tanah tepi sungai, ada tanah, jangan atas rumput. Atas tanah betul. Tanah tu suci ke? Tak ke sebelum tu ada anjing ke piduk atas tanah tu? Macam mana? Okay, kita tak boleh nak ambil kira macam tu kalau kita tak nampak anjing pergi duduk kat situ. Kalau kita nampak ada najis berada kat situ, baru dikira ada. Kalau kita nampak tak ada, kira tak ada. Okay? Dan tanah adalah bahan yang dikira suci. Macam air juga. Okay? Sebab tanah boleh digunakan untuk bersuci. Bayangkanlah kalau kita kena jilat dengan anjing, kan kita nak basuh, kita kena pakai tanah kan. Tanah sekali, air suci 6 kali kan. Apa sebab tanah? Sebab tanah tu lah elemen menyuci. Okay? Jadi, tanah tu dikira suci dan maka kalau kita tepuk tangan atas tanah tu, kita boleh bersuci dengan cara tayamum. Itu yang pertama, tanah. Yang kedua, di mana cara nak dapatkan debu? Ni, di kedai-kedai ada jual. Pergi kat kedai runcit ke, ataupun di farmasi. Okay. Kan tak boleh kena ayat ni dia related dengan orang-orang sakit kan, maka dia dijual di farmasi. Pergi farmasi tanya, semua farmasi ada jual, ada debu tayamum tak? Mesti ada. Jadi kita boleh ambil, beli dalam kotak kecil tu, kita boleh tabuk dan boleh tepuk. Macam tu kan. Okey, seterusnya kita tengok rukun tayamum. Kalau rukun wudu ada 4 kan, yang basah kan, yang 4 kan, yang kena basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki kan. Jadi rukun tayamum ni dia tak basuh kaki, tak basuh kepala. Rukunnya ialah yang pertama niat. Okay, aku bertayamum gantikan wuduk kerana Allah Ta'ala. Okay, yang pertama niat. Yang kedua menyapu debu tanah ke muka. Yang ketiga menyapu debu tanah ke tangan. Dan yang keempat tertib. Hal tu je, 4 saja. Yang kena sapu 2 tempat saja, iaitu muka dan tangan. Okay, ingatlah, tayamum, muka dan tangan. Kaki tak payah. Okay, itu rukun tayamum. Sunat tayamum. Saya sebut cepat-cepatlah sunat tayamum ni sebab apa? Kita akan lebih faham sunat tayamum kalau kita terus buat. Okay, sekejap kita tunjuk macam mana cara nak buat. Kita tengok dulu. Yang pertama kena baca basmalah. Basmalah tu apa Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim lah. Okey, membaca basmalah. Yang kedua merenggangkan jari. Ni jari, merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Kena renggang macam mana? Macam tu. Tu merapatkan, tak sunat boleh juga, tapi tak sunat. Nak sunat kena renggang macam tu. Yang ketiga, menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua tangan. Okay, bila kita buat macam tu, bila kita tepuk atas debu, kan ada banyak kan, kita kena menipiskan dengan cara kita tepuk tangan macam tu. Jadi dia turunlah, melaga-lagakan tu dia turun. Okey, yang keempat mendahulukan sebelah atas muka ni. Ni bahagian atas muka, bahagian bawah muka. Okey, kita boleh nak gosok, sapu debu tu kita mula daripada atas. Sapu atas turun ke bawah macam tu. Okay, boleh juga orang buat macam tu, ambil di tengah, tengah ambil dari hidung, macam dia buat wuduk kan, macam ayah kan. Orang macam tu tolak naik ke atas, turun balik. Boleh juga macam tu, tapi tak sunat. Sunat mula daripada atas muka. Okey, yang kelima, melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Mana sempadan muka? Sempadan muka ialah kawasan anak rambut belah atas ni, tepi sini sampai telinga ni, cuping yang kecil ni sampai bawah dagu. Okey, sunat kita melebihkan sedikit bagi sampai ke lebih daripada kawasan tu. Yang keenam, mendahulukan tangan sebelah kanan.
Okey, lepas tu baru kiri. Yang ketujuh, melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan ni. Ni sepatutnya kalau wuduk dah sampai sini, kita lebihkan sampai ke sini, sampai ke lengan, pertengahan lengan. Nampak tak? Ni. Maksudnya dari sini sampai ke siku. Ni lengan kan? Kena sampai di pertengahan lengan. Okey. Tujuh. Ada orang nak masuk lagi. Kejap. Welcome, selamat datang Akmar Hazim. Lambat lah hari ni Akmar Hazim. Okey, yang ketujuh itu melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Yang ke-8, berturut-turut antara sapuan muka dan tangan. Berturut-turut maksud kata, lepas kita buat muka, terus buat tangan. Bukannya kita buat muka, minum air dulu ke, pergi sembang dulu ke, tak. Terus kita buat berturut-turut, berterusan. Okey. Dan yang ke-9, berdoa. Doa selepas tayamum. Macam mana doa lepas tayamum lah? Sama macam doa wuduk. Sekali kita belajar lepas ni. Okey. Habis dah sunat tayamum. Sekarang kita nak tengok cara bertayamum. Okey. Cara bertayamum. Yang pertama, kita mula daripada sini. Kita mula daripada sini. Ni. Okey. Okey, kita mula sini membaca basmalah. Kemudian niat. Niat. Lafaz dia nawaitu tayammuma li istibahatil fardhis salati lillahi ta'ala. Okey, semua ikut saya. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksud niat, maksud bacaan tu ialah sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Lah tak niat lah nak hafal lah itu tayamum tak main. Okey? Kena macam tu ke? Tak, lafaz tu sunat je. Yang wajib, yang rukunnya ialah niat ni. Niat ni ialah dalam hati. Maksud kata, masa kita nak buat tu, kita niat aku ni tayamum ni. Dia terlintas dalam hati kita sini sedang nak bertayamum ni. Bukan saja-saja nak main tepuk-tepuk tanah, bukan. Maka tu niat lah. Okay. Seterusnya, merenggangkan jari tangan. Macam tu. Kita tak nak tunjuk lah. Sebab dalam buku, dalam file PDF ni dia berasing. Dalam buku teks dia sekali 2 buku surat tu. Okay, jadi kita boleh tengok flow ataupun aliran tu di situ. Okey. Dan di bawah ni ada senarai semak amali tayamum. Jadi kamu boleh baca satu persatu sampai 16. Apa yang perlu buat mengikut aliran dia daripada 1, 2, 3 sampai 16. Okey. Saya nak stop sekejap, kita nak tengok video. Macam mana cara orang bertayamum. Okey, stop sini. Okey, semua tengok video ni nah. Okey, ni langkah 1. Macam mana cara dia buat. Okey. Niat. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Niatlah latih tu. Kemudian selepas niat tu langkah 2. Okey, langkah 2, tepuk kedua tangan pada debu tanah. Okey. Kemudian tipiskan debu, pelaga dua-dua tangan tu macam tu cara dia buat. Jadi kita nampak kemudian sapu. Okey, yang ni dia tak buat daripada atas Boleh juga. Dia mula daripada tengah. Jadi kita sepatutnya mula daripada atas. Atas turun bawah macam tu. Okey.
Kemudian langkah 3, selepas dah kita sapu muka, tepuk sekali lagi, tepuk atas debu tu. Ni dia pakai debu beli ya, debu beli, bukan debu yang ori. Okey, nampak tak dia jatuh tu? Dia nipis, dia taklah tebal sangat. Okey, yang ni untuk sapu di kedua belah tangan hingga siku nah, nampak dia buat. Daripada ujung tangan kembali ke ujung balik. Kemudian tangan kiri pula. Lepas tangan kanan, tangan kiri. Dan langkah keempat, apa lagi? Langkah keempat, berdoa. Doanya ialah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doa selepas tayamum ini sama juga dengan doa selepas wudu. Okey. Saya dah tengok dah kan. Video ni saya tak boleh nak post dalam WhatsApp sebab saiz dia besar sangat. Jadi kita dalam WhatsApp tadi saya akan bagi link. Jadi kalau nak tengok video ni lagi, klik link tu. InsyaAllah boleh tengok. Okey. Okey, kita sambung balik. Buku teks. Okey, sekarang kita dah reti dah macam nak bertayamum. Sekarang kita tengok pula perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Tayamum boleh batal ke? Batal lah. Macam wuduk juga boleh batal. Jadi apa perkara yang membatalkan tayamum? Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa yang membatalkan wuduk, membatalkan tayamum juga. Apa yang membatalkan wuduk? Ni kamu tahulah kan? Okey, kentut, batal wuduk. Keluar salah satu di antara dua jalan, sama ada kemaluan bahagian hadapan ataupun bahagian belakang. Okey, sama yang keluar tu tak kira sama ada pepejal ke ataupun cecair ke ataupun gas. Kan? Kalau kita kencing, kita berak ataupun kita terkentut, maka tu membatalkan wudu. Okey. Apa lagi yang membatalkan wudu? Tersentuh kulit lelaki perempuan yang bukan mahram. Okey. Yang mahram macam mak kita, ayah kita lah. Kamu lelaki sentuh dengan mak, tak apalah tu mahram. Kamu lelaki sentuh dengan adik perempuan, tak apalah, tak batal wuduk dan tak batal tayamum. Itu mahram. Tapi kalau sentuh dengan jiran, cashier kedai, yang bukan adik-beradik kita tu, maka tu bukan mahram dan itu membatalkan wuduk. Okey, tayamum batal juga. Yang kedua, ada air sebelum solat dimulakan. Okey. Kita ni kan dah masuk waktu, kita air memang tak ada, kita pun tayamum. Elok-elok habis tayamum, sebelum nak solat, tiba-tiba air ada, paik mai. Air bersembak mai. Maka tayamum tu batal. Okey. Tak boleh nak kata, kita dah tayamum dah, tak apalah dah air tak ada, biar pergi kat dia lah. Air ada, air baru mai, biar pergi kat dia lah. Kita nak solat dengan tayamum ni, tak boleh. Tak sah. Sebab tayamum tu sudah pun terbatal. Yang ketiga, boleh menggunakan air semula seperti sembuh daripada penyakit yang menghalang penggunaan air. Kan masa kita sakit, kita duduk di ward hospital, okay, kita solat, tapi kita ambil apa tu? Tayamum. Okay. Orang mai ziarah, mak kita ziarah, dia bawa debu tayamum, kita pun tepuk, solat. Okay. Sakit hilang dah, boleh kena air dah. Nak tepuk juga? Tak boleh. Tak boleh. Tak sah sebab dah boleh guna air semula. Itu perkara yang membatalkan orang tayamum. Okay, saya nak tanya kamu. Kalau kita bertayamum ataupun berwuduk, kita jalan-jalan, kita terpijak tai ayam.
Batal tak wuduk? Batal tak tayamum? Okey, kamu cari jawapannya. Hikmah disyariatkan tayamum. Kenapa Allah Taala mensyariatkan tayamum ataupun menyuruh kita bertayamum? Okey, umat Islam dapat satu, menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa-apa jua keadaan. Okey, kita ni tak boleh nak mempermainkan agama. Malas, malas solat lah. Oh, ayat tak ada. Oh, ayat tak ada. Okey, buka paip ayat tak ada. Tak boleh solat, tak mau solat. Mana boleh, itu mempermainkan agama. Jadi Islam nak menjaga kesucian dan kemuliaan agama kita ni, dalam apa-apa keadaan pun solat mesti dilaksanakan. Tak ada ayat, maka Allah menyediakan jalan keluar, tayamum. Okey. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah SWT kerana memberi keringanan untuk melakukan ibadah dalam apa-apa jua keadaan. Memang Allah suruh wudu, tapi bila dalam keadaan tertentu yang tak boleh wudu, Allah memberikan keringanan kepada kita. Boleh pakai tanah, boleh pakai debu. Allah tak kata, pok mana pun mesti kena wudu juga. Tak, bukan macam tu. Itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Yang ketiga, memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana antara tujuan tayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak atau lambat sembuh disebabkan kerana kita menggunakan air. Kan kalau kita sakit luka ni tu melecur, macam kalau kena air lagi lambat nak baik. Maka nak jaga, nak bagi cepat baik untuk kesihatan kita, nak elak daripada mudarat, maka Allah mensyariatkan tayamum. Yang seterusnya, okey, menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air jika cuaca yang terlalu sejuk. Okey, itu merupakan sebab-sebab Allah mengharuskan tayamum. Okey. Jadi setakat itu penerangan yang serba ringkas macam ni saja tentang tayamum ni. Okay, lepas ni seeloknya kamu keluar rumah kamu try buat tayamum. Okey, nanti link video yang saya bagi dalam grup WhatsApp dan cuba tengok lagi sekali video tadi juga. Video yang sama ke? Cuba try buat tengok, insya-Allah. Okey. Boleh buat dah insya-Allah. Jadi kita tamatkan kelas kita pada hari ini, kita sambung. Saya akan pergi latihan di grup WhatsApp. Link tu untuk tengok dan pergi latihan juga. Okey. Semua okey ya? Okey, sebelum saya nak tamatkan, saya nak sebut lagi sekali kehadiran hari ini. Kita ada Ajim ataupun Akmar Hazim, Darwish, Fahrin Iqbal, Fakrul Danial, Arfa Danial, Hezri Shah dan Nun Nadia Batrisha. Okey, 7 orang kehadiran hari ini. Okey, setakat itu dulu. Sekian, terima kasih. Bye. Okey, dibenarkan keluar ya. Stop recording. Stop recording.